Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, topik kita hari ini ialah komunikasi Islam dan transformasi budaya. Okey, apa yang kita akan belajar pada topik ini ialah transformasi budaya dan perubahan dalam Islam. Apa itu transformasi budaya? Kita akan faham. Dan juga kita akan belajar tentang aplikasi agama dalam komunikasi dan juga pembentukan budaya intelektual. Okey, pergi kepada slide ketiga. Tengok tu apa definisi budaya. Apa tu budaya? Budaya adalah, kalau umum faham dia sebagai cara hidup manusia, proses perkembangan sasiah, akal, semangat dan usaha. Okey, daripada umum kita faham budaya tu apa yang manusia ni gunakan sebagai cara hidup dia. Dan daripada sudut etimologi, budi adalah aspek dalaman seperti akal dan nilai, dan daya pula adalah aspek lahiriah seperti usaha dan hasilan. Okey, kita tengok budaya ini berasal daripada budi dan daya. Kalau kita tengok daripada term-term dia. Okey, budi tu maksud dia aspek dalaman seperti akal dan nilai. Lepas tu daya tu pula dia melibatkan lahiriah, iaitu akhlak kita, usaha kita, hasil daripada nilai yang baik daripada dalam diri kita. So budaya ni apa yang kita gunakan daripada dalaman kita dan juga luaran kita. Okey, menurut sarjana pula, budaya ini adalah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh manusia dalam bentuk abstrak, iaitu tidak dapat dilihat oleh panca indera rasa, pemikiran, dicetuskan oleh akal dan budi. Okey, jelasnya kat sini. Jadi budaya ni adalah sesuatu yang abstrak. Kita tak dapat nampak dia, kita tak boleh tengok dia. Dia ada dalaman dan dia dihasilkan dalam bentuk perlakuan kita. Itu membentuk budaya kita. Okey, dan yang kedua pula kecekapan, iaitu penguasaan cara hidup dari segolongan manusia. Okey, dia cara hidup, macam mana sesuatu masyarakat itu membudayakan apa yang ada dekat dalam diri dia daripada nilai-nilai dan pemikiran. Itu adalah definisi budaya. Okey, boleh pergi ke slide keempat. Tengok tu, transformasi budaya dan perubahan dekat dalam Islam. Okey, apa yang pentingnya transformasi budaya ni? Kenapa kita perlu buat transformasi kepada budaya ni? Okey, yang pertama adalah sunatullah atau hukum alam menetapkan bahawa semua makhluk akan berubah. Kita tengok manusia ni tak kira lah alam ke persekitaran, lepas tu masyarakat ni dia akan berubah. Dia tak statik. Dalam kalau kita tengok macam kita punya kehidupan dulu lain, kan, kita tak ada teknologi apa semua. Sekarang kita dah ada teknologi semua. Jadi itulah transformasi budaya kita. Maksudnya kita ni bergerak setiap masa, berkembang. Okey, yang kedua pula kita tengok dua bentuk perubahan, ke arah lebih baik atau ke arah lebih buruk. Umat Islam dia disarankan melakukan perubahan atau transformasi ke dalam kehidupan. Okay, kita tengok transformasi ni boleh berlaku dalam dua hala, yang dalam dua bentuk. Pertama, dia ke arah baik. Orang daripada tak baik jadi baik, ataupun orang yang daripada baik jadi buruk. Tapi umat Islam ni, macam Islam ni ajar kita untuk kita setiap hari lebih baik, setiap hari lebih baik, setiap hari lebih baik. So transformasi kita itu mestilah mesti membawa kita kepada perkara yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Okey. Yang ketiga pula, dalam Islam, perubahan masyarakat baik di peringkat tempatan atau global hendaklah berteraskan perubahan manusia. Okay, kita faham yang dalam Islam ni, masyarakat yang baik ini dia tak kira lah dalam kita punya tempatan ataupun dunia keseluruhannya, dia mesti berteraskan kepada perubahan manusia. Manusia tu sendiri yang berubah, baru masyarakat tu berubah. Okey, kita tengok slide kelima. Tengok tu, transformasi budaya dan perubahan dalam Islam. Cetek Pandai ada mengatakan orang yang berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Orang yang terpedaya, orang yang hari ini sama seperti semalam. Dan orang yang celaka ialah orang yang hari ini lebih buruk dari semalam. Okey, kita tengok jenis-jenis orang ada tiga. Yang pertama, orang yang berjaya. Dia mesti hari ni dia tu lebih baik daripada semalam. Dulu dia buruk, sekarang dia nak jadi lebih baik. Itu orang berjaya. Tapi yang jenis kedua pula orang yang terpedaya. Sama je, hari dia sama je. Hari ni dia celik mata, lepas tu dia tidur, esok sama lagi. Hari ni celik mata, esoknya tu celik mata macam tu juga, tak berubah-berubah, tak transform. Okey. Lepas tu yang ketiga pula, ini yang masalah. Ini adalah golongan orang yang celaka. Hari ini tu lebih baik, lebih buruk lagi daripada semalam. Maksudnya dia yang semalam dia baik tapi hari ni dia jadi buruk. Itu masalah. Okey.
Kita tengok slide ke-6, tengok terus transformasi budaya dan perubahan dalam Islam. Apa yang kita kena faham dekat dalam tajuk ni? Kita ada definisi transformasi, kita ada definisi budaya, definisi transformasi budaya dan kita ada transformasi budaya menurut Islam. Okey, kita tengok setiap satu ni kita akan pergi satu persatu. Kita tengok definisi transformasi, boleh baca sendirilah. Transformasi ni kita ambil daripada perkataan bahasa Inggeris, transform, berubah kan, perubahan bentuk, sifat, unsur kan. Jadi transformasi ni proses perubahan secara beransur-ansur sehingga ke tahap paling sempurna. Perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur dalaman dan luaran. Transformasi ni adalah perubahan bentuk, perubahan segala macam perubahan, menjadikan dia kepada hal yang paling sempurna. Dia beransur-ansur berubah tu. Definisi budaya pula, macam kita cakap tadi, budaya tu adalah akal dan budi, nilaian. Tadi kan Ustazah dah terang dah. Jadi dalam Islam ni kebudayaan dibentuk berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi budaya kita, cara hidup kita semuanya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tengok definisi transformasi budaya pula. Apa tu transformasi budaya apabila perkataan tu digabungkan? Transformasi budaya pula bermaksud perubahan dalam aspek fizikal, mental, emosi dan spiritual di kalangan individu, keluarga, masyarakat dan negara ke arah kebaikan dan kecemerlangan. Nampak tak? Yang hujung sekali tu yang penting. Kita berubah. Tak kira lah dalam bentuk fizikal ke, mental ke, emosi ke, spiritual. Lepas tu perubahan ni tak kira lah melibatkan individu ataupun masyarakat atau kelompok ataupun apa pun, tapi dia bermatlamatkan kepada kebaikan dan kecemerlangan. Itu adalah transformasi budaya. Untuk kita faham apa tu transformasi budaya. Dan transformasi budaya menurut Islam pula apa? Perubahan atau perpindahan yang diniatkan atas iman dan Islam. Kita transform diri kita, masyarakat kita, situasi kita atas niat iman dan Islam. Dia mesti berasaskan dua perkara ni dan dikenali sebagai hijrah. Kita dengar kan orang berhijrah daripada dulu dia buruk dia jadi baik. Itu kita panggil hijrah kan. Ramai-ramai orang dulu tak bertudung, lepas sudah bertudung, kita panggil hijrah. Dorongan utama untuk melakukan perubahan ialah ke arah memperkukuhkan iman dan Islam dalam kehidupan. Dorongan yang pertama dia adalah untuk memperkukuhkan iman dan Islam. Jadi dia punya asas adalah dua, iaitu iman dan Islam. Kita teruskan, kita tengok konsep transformasi. Macam mana transformasi ni berlaku? Transformasi adalah sesuatu yang bersifat alamiah. Maksudnya dia berlaku sendirilah semula jadi. Contohnya perubahan daripada tiada kepada ada, hidup kepada mati, lapar kepada kenyang, bayi kepada dewasa, ciptaan kepada kemusnahan dan sebagainya. Dia berlaku secara semula jadi, alamiah. Manusia sentiasa mengalami perubahan dalam hidup sama ada bersifat evolusi atau revolusi. Perubahan mendatangkan pelbagai kesan ke atas kehidupan manusia sama ada positif atau negatif. Kita tengok manusia ni memang dia mengalami perubahan. Daripada baby, lepas tu dia jadi budak, dia jadi remaja, lepas tu dia jadi dewasa, dia berubah. Setiap masa dia berubah, berkembang. Perubahan ni dia datangkan kesan ke atas kehidupan manusia tu sama ada positif dan negatif. Pergi ke slide ke-10, tengok tu. Tengok baby, daripada baby jadi budak, pergi sekolah, lepas tu pergi sekolah sampailah ke tua hujung dia. Ini adalah perubahan yang dialami oleh seorang manusia. Dia transform. Maksudnya dia tidak kekal pada satu bentuk sahaja. Dia tidak kekal pada satu tahap sahaja. Pemikiran dia berkembang, dia punya keperluan dia bertukar, dia punya jiwa dia, nilai dalam diri dia bertambah, berkurang. Itu manusia ni dia sentiasa mengalami perubahan. Tengok slide ke-11. Tengok tu macam mana transformasi dari perspektif Islam. Perubahan boleh berlaku sama ada melalui usaha atau tindakan manusia atau sememangnya ia telah ditentukan oleh Allah. Kita memang nampak ada perubahan yang berlaku memang daripada usaha manusia. Manusia tu berusaha untuk berubah. Manusia tu bertindak untuk dia berubah, ataupun dia adalah satu benda yang ditentukan oleh Allah. Jadi mengadakan perubahan ke arah kebaikan adalah satu kewajipan ke atas umat Islam. Macam kita cakap tadi, yang cerdik pandai cakap tadi, yang kalau orang tu dia orang yang bijak, dia akan hari ni lebih baik daripada semalam. Jadi dalam Islam tu kita wajib untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Jadi Islam mewajibkan perkara tu. Perubahan boleh tercetus melalui metod dakwah dan komunikasi yang berkesan. Kita cakap tadi kan, perubahan ni dia boleh berlaku dalam usaha ataupun
ataupun dia berlaku secara alami. Jadi macam mana nak lakukan perubahan ni? Itulah pentingnya metod dakwah yang kita belajar tu. Itulah pentingnya komunikasi yang berkesan yang kita belajar tu. Untuk membawa perubahan ni, untuk membawa transformasi budaya ni tadi, supaya masyarakat kita berubah, supaya cara hidup kita menjadi lebih baik. Pentingnya metod dakwah ni dan komunikasi yang berkesan ni. Jadi perubahan yang dikehendaki perlu didasari asas akidah, syariah dan akhlak. Kita back tu yang kita belajar dulu tu, dia mesti ada akidah, syariah dan akhlak untuk membina masyarakat yang lebih baik, untuk membina orang yang mengamalkan budaya yang sebaiknya mengikut lunas-lunas Islam. Mestilah didasari akidah yang betul, syariah, cara ibadah yang betul dan juga akhlak, perilaku kita yang menurut Islam. Okey, dan ada juga perkara yang bersifat tetap, iaitu as-sabat di dalam Islam yang tidak boleh berubah sama sekali, seperti hubungan manusia dengan Allah. Itu memang tetap. Manusia ini adalah hamba Allah. Manusia ini adalah diciptakan oleh Allah. Okey, perubahan yang melibatkan urusan kehidupan manusia ke arah lebih baik sangat digalakkan dalam Islam selagi mana tidak bertentangan dengan syariat. Okey, yang benda yang as-sabat ni memang kita dengan Tuhan macam tu je. Kita dengan Tuhan walaupun macam mana berubah pun kita, walau macam mana berjaya pun kita, walau macam mana kaya pun kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu tetap sama. Kita masihlah hamba Allah dan itulah cara komunikasi kita tetap sama. Jadi perubahan yang melibatkan urusan kehidupan manusia ni digalakkan Islam. Yang penting kita ni buat perkara yang tidak bertentangan dengan syariah. Kita mesti transform, kita mesti berubah, kita mesti melakukan sesuatu perubahan dalam diri kita untuk kita menjadi lebih baik dari sehari ke sehari, dari masa ke masa. Tapi yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Okey, boleh pergi ke slide ke-12, tengok tu. Apa tu? Akidah, syariah, akhlak dan ilmu. Tadi kita cakap pasal base kan? Base kepada transformasi ni. Asas-asas dia. Yang pertama adalah akidah. Semua pelakuan dan tindakan yang membentuk budaya adalah diarahkan dan ditujukan semata-mata untuk Allah dan kerana Allah. Semua benda perubahan kita, apa yang kita ambil tindakan, usaha kita untuk berubah, itu mestilah didasari kepada untuk Allah dan kerana Allah. Okey, dan syariah pula dia menentukan sesuatu budaya sama ada menepati ketentuan dan perintah Allah atau tidak. Syariah ni adalah asas transformasi yang penting sebab kita nak tahu transformasi kita itu adakah dia punya tu halal ataupun haram, ataupun dia tu macam mana, terbatal atau tidak dalam Islam. Dia mesti mengikut lunas-lunas syariah yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Dan akhlak pula, daripada sudut akhlak pula, akhlak diperlukan bagi memastikan wujudnya nilai-nilai murni dalam budaya. Penting untuk kita transform tu, kita mesti didasari oleh akhlak yang baik, nilai yang baik dekat dalam masyarakat tu. Dan yang keempat yang penting juga adalah ilmu. Kita tak boleh untuk berubah, kita tak boleh untuk membina masyarakat yang baik tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang betul. Jadi asas pembentukan insan kamil, iaitu insan yang sempurna, dia mesti didasari dengan ilmu. Yang macam kita cakap kan dulu-dulu. Jadi semua orang yang nak berubah, yang nak transform, nak bawa kebaikan dekat dalam kehidupan, dia mesti didasari oleh ilmu. Tanpa ilmu, proses transformasi budaya tidak dapat diwujudkan. Okey, tengok ini adalah kepentingan transformasi dalam Islam. Tengok, ada gesaan Al-Quran, gesaan sunnah, ada pembangunan ummah, pemantapan nilai-nilai Islam dan juga amal ma'ruf nahi munkar. Okey. Yang ni kita akan belajar tentang kepentingan transformasi dalam Islam lah, yang tadi kita dah sebut. Yang kenapa kita perlu transform, pentingnya transformasi dekat dalam Islam ni. Ada Al-Quran pun dah sebut, agasaan Al-Quran, dan juga Rasulullah sendiri pun menyebut tentang transformasi ini. Dan pembangunan ummah, demi pembangunan ummah kita perlu berubah, kita perlu transform, kita perlu membuatkan transformasi budaya ni, dan juga untuk pemantapan nilai-nilai Islam supaya masyarakat kita dipenuhi dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang Islam, didasari iman dan Islam, dan juga demi amar ma'ruf dan nahi munkar supaya kita saling mengingati tentang apa yang kita boleh buat, apa yang kita perlu buat daripada kebaikan, dan apa yang kita perlu tinggalkan daripada
kemungkaran. Okey, kita pergi kepada slide ke-14. Tengok Ustazah highlightkan tu yang firman Allah boleh baca sendirilah. Ayat dia pun boleh baca sendiri, maksud dia boleh baca sendiri, tapi Ustazah nak highlightkan tu, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nampak tak pentingnya untuk kita ni berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Sebab Allah tak ubah nasib kita. Allah tak jadikan kita lebih baik kecuali kita sendiri yang berusaha. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Sedangkan kalau kita nak makan pun, kita kena bergerak. Ambil nasi, masukkan dalam mulut. Kalau kita tak bergerak tu, kita tak dapat. Apatah lagi kepada perubahan-perubahan dekat dalam hidup. Untuk menjadikan akhlak kita lebih baik. Semua kita perlu berusaha. Sehingga kita dapat apa yang kita nakkan. Apa yang Al-Quran suruh kepada kita. Okey, kita tengok slide ke-15. Tengok ada gesaan sunnah. Ni adalah cerita lah, boleh baca balik cerita ni. Tapi Ustazah cerita dia punya point lah. Waktu tu ada seorang lelaki, dia bunuh 99 orang. Lepas tu dia tanya dekat orang alim. Lepas tu siapa yang ada orang alim untuk dia tanya tentang kisah dia membunuh 99 orang ni. Lepas tu dia orang tunjuk kepada seorang ahli ibadah ni, atau kita panggil abid. Lepas tu orang yang jahat tadi tu, bukan orang yang jahat, orang yang membunuh 99 orang tadi tu, dia jumpa abid ni. Lepas tu dia jumpa abid ni, dia pun tanya, apakah masih ada kesempatan untuk bertaubat? Abid tadi, ahli ibadat tadi cakap tak boleh. Sebab dia dah bunuh 99 orang kan. Lepas tu orang tu tadi, orang yang bunuh 99 orang tu bunuh pula abid tu. Jadi genaplah menjadi 100 orang. Sebabnya dia tak puas hati, orang tu kata dia tak boleh bertaubat. Jadi bunuh abid tu tadi. Jadilah 100 orang yang dia bunuh genap. Kemudian dia pun pergi bertanya lagi orang, ada tak lagi orang alim untuk dia jumpa, untuk dia bertanya perihal dia. Lepas tu dia pun cakap dekat orang alim tu, dia telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan untuk dia bertaubat? Lepas tu orang alim tu tadi cakap, ya. Dan siapa yang boleh menghalang antara kamu dengan taubat? Pergilah ke negeri ini dan itu, kerana di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu, kerana negerimu adalah negeri yang buruk. Nampak tak? Orang alim ni tadi dia tak cakap, dia cakap ada taubat untuk orang yang membunuh tadi. Tapi dia suruh pergi ke satu negeri yang baik orang dia, yang masyarakat dia baik kat sana. Sebab negeri yang orang yang bunuh orang tadi, pembunuh tadi, negeri yang dia duduk tu adalah orang yang buruk, masyarakat yang buruk. Jadi dia perlu keluar. Dia keluar daripada negeri dia tu untuk pergi ke satu negeri yang lebih baik, untuk dia berubah menjadi baik. Nampak tak? Dia kena berhijrah, keluar daripada bumi dia tu, tempat dia yang buruk tu. Okey, tengok slide ke-16 sambungan dia. Kemudian orang itu pun pergi, tapi di tengah-tengah perjalanan ia meninggal. Dia meninggal, tak sempat sampai kepada tempat yang orang-orang dia tu baik. Sampailah malaikat rahmat dan malaikat azab. Dia berselisih pendapat. Malaikat rahmat kata tak boleh, orang ni datang dia nak bertaubat, untuk dia bertaubat di tempat masyarakat tu. Tapi malaikat azab kata dia belum beramal soleh sekalipun, dia belum sempat bertaubat pun. Jadi berebutlah dua malaikat ni nak kata sama ada dia tu sempat bertaubat ataupun tak bertaubat lagi. Dia tu orang yang soleh ataupun tidak. Berebutlah malaikat ni. Kemudian datanglah malaikat ketiga. Mereka menjadikannya sebagai pemutus urusan mereka. Jadi malaikat ketiga ni untuk selesaikan masalah dia orang. Sama ada orang ni diazab disebabkan dia bunuh 100 orang dan dia tak sempat bertaubat, ataupun dia ni akan diterima taubat dia. Jadi malaikat ketiga ni pun malaikat berkata, ukurlah antara dua negeri tersebut, mana yang lebih dekat jaraknya dengan kedua negeri itu, maka itulah yang lebih berhak. Lepas tu dia orang pun ukur, lepas tu dia nampak orang itu lebih kepada yang lebih baik, maka malaikat rahmat mengambilnya, menjadikan taubat dia tu diterima. Jadi kita nampak kat sini kan, orang ni dia berusaha untuk keluar daripada kejahatan dia tu. Dia dah bunuh dah 99 orang. Lepas tu dia tanya dekat orang tu, dekat orang abid tu kata taubat dia tak diterima. Dia pun bunuh lagi cukup 100 orang kan. Lepas tu dia cuba untuk cari kebaikan lagi. Dia jumpa orang alim seterusnya. Lepas tu dan dia pun akhirnya pergi kepada negeri yang dimaksudkan oleh orang alim tu untuk dia bertaubat dekat situ, untuk dia jumpa orang-orang yang baik dekat situ. Tapi tak sempat, dia pun meninggal. Tapi walaupun dia meninggal, dia lebih kepada kebaikan. Cuba bayangkan kalau dia tidak terus-terusan, dia tidak cuba untuk keluar daripada permasalahan dia tu, dia tak cuba keluar tidak cuba keluar daripada kejahatan dia tu, dia akan tetap dalam kejahatan tu. Okey, jadi
Daripada hadis ni kita faham yang Allah akan sentiasa menerima perubahan baik dari hamba-Nya asalkan orang itu berusaha untuk berubah. Itu adalah gesaan sunnah. Dekat dalam sunnah menyebut tentang perubahan ni. Kita perlu berubah. Macam-macam mana pun kita perlu berubah kepada yang lebih baik. Sedangkan orang yang membunuh 100 orang pun dia ada peluang untuk bertaubat. Okey, kita tengok gesaan sunnah yang kedua. Ini adalah yang Rasulullah sebut berubah daripada perkara yang ditegah dan dilarang Allah juga adalah tuntutan hijrah. Maksudnya kita sekarang apabila kita berubah daripada buruk kepada yang lebih baik, itu adalah tuntutan hijrah. Sabda Rasulullah SAW, Muslim adalah seorang yang menyelamatkan orang Muslim dari kejahatan lidah dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang Allah ke atasnya. Nampak tak? Orang yang berhijrah daripada apa yang Allah larang kepada dia untuk menjadi lebih baik. Okey, ini Rasulullah sendiri yang menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Okey, kita tengok slide ke-18. Ini adalah faktor dorongan perubahan. Apa dia faktor-faktor yang mendorong kepada perubahan ni? Dorongan ni adalah tenaga dalam diri seseorang untuk menggerakkan sesuatu atau memacukan melakukan sesuatu atau mencapai suatu matlamat. Dorongan ni timbul hasil usaha seseorang untuk memenuhi suatu keperluan. Kita didorong untuk berubah ni ada sebab-sebab dia. Apa yang menyebabkan kita ni tergerak untuk mencapai suatu matlamat? Yang pertama, tengok kita ada agama. Agama tu kita berubah demi agama. Transformasi tanpa agama adalah sia-sia. Sebab kita cakap tadi, untuk transformasi dekat dalam hidup ni kita kena berasaskan iman dan Islam. Okey, dan kita ada faktor kedua adalah sosial. Ada persahabatan, pengiktirafan, pendidikan, kasih sayang. Ini adalah faktor dorongan kedua kepada perubahan kita. Dan demi keselamatan. Kita berubah, kita berhijrah demi tempat tinggal, pelindungan, panas, sejuk, bahaya. Itu kita berubah. Kita berpindah, kita berhijrah daripada satu tempat yang mendatangkan bahaya kepada kita kepada satu tempat yang lebih menjanjikan keamanan kepada kita. Dan ada juga dorongan yang terakhir adalah fisiologi. Fisiologi ni adalah keperluan asas kita. Kita membuat transformasi tu demi makanan, demi pakaian, demi mendapatkan tidur, rehat. Nampak tak? Jadi semua ni mendorong kepada perubahan kita ataupun transformasi kita. Tengok ke 19 tu. Tengok carta dia tu. Keperluan masyarakat kini. Tengok yang atas tu ada atas tapi tiba-tiba kat bawah tu ada wifi dengan bateri. Itu yang paling penting. Jadi kita kena fikirlah kan, transformasi kita ni apa keperluan kita pada hari ini. Kita tengoklah keperluan kita yang sepatutnya adalah kepada agama, kepada sosial, kepada keselamatan diri kita dan kepada fisiologi kita kan. Tengok keperluan sekarang dah wifi kepada bateri lebih lagi daripada segala-galanya. Okey. Inilah kita pergi kepada cabaran-cabaran dalam transformasi budaya. Apa cabaran untuk kita membuatkan masyarakat kita ni menjadi lebih baik? Apa yang cabaran-cabaran yang untuk kita transformkan kita punya masyarakat Islam lah kan di Malaysia ni untuk menjadi lebih baik, untuk mengamalkan agama Islam dan mengamalkan nilai-nilai yang diterapkan oleh Islam. Okey, yang pertama kita ada cabaran sosio-budaya. Masalah sosial, masyarakat Muslim seakan tidak mempunyai daya tahan dalam menghadapi limpahan budaya Barat. Masing-masing nak ikut Barat. Tak kira lah Barat ke, sekarang ni pengaruh berlebih-lebihan daripada Korea ke apa ke. Kalau ambil yang baik-baik tak apa, tapi kalau ambil yang tak baik ni dah masalah kan. Dan kita ada juga cabaran sosial budaya ni adalah dunia cyber, meruntuhkan akhlak remaja Melayu. Kalau kita gunakan cyber ni, benda-benda ICT ni untuk kebaikan tak apa, tapi banyak meruntuhkan akhlak remaja kita. Dan cabaran kedua adalah dari segi pendidikan. Kita ada sistem pendidikan tradisional dan juga pendidikan moden. Apabila kita tengok kan ada dia punya perbezaan antara pendidikan tradisional dan juga pendidikan moden kita hari ni. Macam mana penerapan pendidikan ni, kalau orang dulu macam mana dia jaga, dia tarbiyah anak murid tu macam mana, dia menekankan nilai-nilai murni tu macam mana. Tapi moden ni lebih kepada habiskan silabus apa semua-semua. Jadi tak ada pembudayaan dekat dalam pendidikan tu. Kesannya lahir pelajar yang berjaya dalam sebahagian bidang sahaja. Maksudnya dia berjaya sangat dekat dalam
dekat dalam akademik, tapi masalahnya agama masalah, akhlak masalah. Itulah daripada segi pendidikan ya, adalah cabarannya. Tengok ke slide ke-21, tengok daripada segi politik pun kita ada cabaran. Pemimpin tidak melaksanakan prinsip Al-Quran dan Sunnah serta melaksanakan pemerintahan mengikut sistem ideologi ciptaan manusia sahaja. Dan juga lebih cintakan dunia berbanding cinta kepada Allah dan rakyat. Ini daripada segi politik kan, masalah daripada pemimpin. Ini ada cabaran kita untuk transformasikan budaya kita, transformasikan masyarakat kita. Dan juga kita ada kekangan daripada sudut ekonomi. Ada taraf hidup yang masih rendah, orang yang masih miskin, masa banyak dihabiskan dengan mencari rezeki berbanding mempelajari ilmu agama. Kan? Yang penting nak makan je, yang penting dapat hidup je, yang penting ada tempat tinggal. Kan? Jadi dia tak fikir tentang mempelajari ilmu agama. Dan juga kesan pendidikan dan kesan pula ekonomi ni, orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu untuk hanya memfokuskan kepada keperluan hidup ni, masalah dia pendidikan anak terabai. Ini adalah kita punya cabaran-cabaran dekat dalam transformasi budaya. Kita tengok ke slide ke-22. Kita nak tengok budaya intelektual. Kan, kenapa kita perlu kepada budaya intelektual ni dalam transformasi? Kamus Dewan, menurut Kamus Dewan, intelektual ni bererti cerdik, pandai, cendekiawan ataupun golongan terpelajar. Intelektual ni juga dia bermaksud seorang yang punya daya pemikiran yang tinggi, sentiasa berminat mempelajari dan mencari idea baru. Golongan yang mempunyai kelebihan berbanding masyarakat umum. Itu adalah intelektual. Kita nak faham macam mana untuk kita menerapkan budaya intelektual ni. Kita tengok apabila kita bercakap tentang intelektual adalah orang yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih berwawasan. Dan dia bertanggungjawab dan berperanan membuat perubahan kepada masyarakat dan negara. Golongan intelektual ni. Dan golongan yang mempunyai kepakaran di bidang tertentu, ilmuwan atau ulama. Inilah kita nak letakkan budaya intelektual dekat dalam kita punya masyarakat. Boleh pergi ke slide ke-23, tengok tu. Intelektual menurut Al-Quran apa dia? Ada ulul albab, ada ulul absar, ada ulul nuha, ada ulul ilmi dan ahlul zikri. Ini maksud intelektual yang disebut dekat dalam Al-Quran. Terma-terma yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan kepada golongan yang mempunyai intelektual yang tinggi di dalam Al-Quran. Ini adalah golongan-golongannya. Kita kenal lah untuk satu-satu. Yang pertama pergi ke slide ke-24. Apa tu ulul albab? Ulul albab adalah orang yang mempunyai mata hati yang terang, suka berfikir dan menganalisis, dan juga mengambil pengajaran dan peringatan dari Quran, dan juga mempunyai kecenderungan kepada kebenaran dan memiliki ilmu yang mendalam. Itu yang kita gelarkan dia sebagai ulul albab. Ini adalah golongan intelektual jugalah. Dan kita ada ulul absar dalam Al-Quran sebut adalah orang yang celik mata hati hingga mampu membuat rumusan yang tepat. Dan kita ada juga ulul nuha, iaitu orang yang tertib fikirannya dan mampu membuat kesimpulan yang bernas. Ini kita tengok ada ulul ilmi juga dalam slide ke-25, iaitu mempunyai pengetahuan mendalam berdasarkan Al-Quran. Dia faham tentang Al-Quran tu. Dan juga ada ahli zikri. Ahli zikri ni adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran mendalam dekat dalam hal ehwal agama. Jadi ini adalah 5 golongan yang disebut dekat dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang daripada golongan intelektual, orang yang bijak pandai dekat dalam Al-Quran, yang disebut Al-Quran lah dalam satu-satu masyarakat. Kita tengok perbezaan intelektual, profesional dan ilmuwan. Kalau kita tengok golongan profesional ni siapa? Golongan profesional ni adalah orang yang pakar dalam bidang dia sahaja. Ilmuwan pula orang yang ada pengetahuan yang banyak dalam banyak bidang. Dan intelektual pula orang yang selalu mempunyai idea baru, orang yang kreatif, dia ada semangat, dia sentiasa nak berubah, dia mempunyai komitmen yang tinggi terhadap persoalan kemanusiaan dan juga masyarakat. Ini adalah orang yang intelektual, sentiasa berfikir, fikiran dia sentiasa nak perubahan, nak sentiasa nak kebaikan. Ini adalah orang intelektual, dia lebih daripada profesional dan lebih daripada ilmuwan. Tengok ke slide ke-27. Ciri-ciri intelektual Islam. Apa dia ciri-ciri? Yang pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Dia mestilah orang yang sentiasa berazam untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Yang kedua pula, dia berteraskan kebaikan dan keadilan. Orang intelektual Islam ni, dia mesti orang baik dan juga mesti orang yang
ada asas keadilan. Dia tidak berat sebelah, dia pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia ada ciri-ciri tu. Orang intelektual Islam ni. Dan yang ketiga, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Dia dengar, dia boleh terima, tapi apabila dalil tu tidak betul, hujahan orang tu tidak tepat, dia boleh menangkis dengan kritis. Okey. Dan yang keempat, dia mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Dia belajar daripada kerosakan-kerosakan di bumi, kehancuran-kehancuran umat terdahulu. Itu adalah ciri-ciri intelektual Islam. Okey, ciri-ciri seterusnya adalah intelek dan berintegriti. Sentiasa berfikir dan inovasi. Orang yang sangat kreatif, ada idea baru untuk membawa transformasi dekat dalam masyarakat dia. Dan yang ketujuh, berani mengambil iktibar dari takdir ilahi. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup dia, dia mengambil iktibar. Dia tidak menganggap kehidupan dia tu sia-sia. Dia tidak menganggap apa yang Allah takdirkan dekat dalam hidup dia tu satu perkara yang malang untuk dia. Tapi dia selalu ambil iktibar. Okey, dan yang ke-8, mengutamakan maslahat umat. Dia selalu fikir masyarakat dia lebih daripada diri dia. Itu adalah ciri-ciri intelektual Islam. Okey, kita tengok ke 29. Ini adalah cabaran budaya intelektual. Macam mana kita nak bina budaya intelektual, tapi kita ada masalah-masalah ni, cabaran-cabaran ni untuk kita membina masyarakat ataupun budaya yang cerdik pandai. Okay, ini adalah cabarannya. Yang pertama, pengaruh budaya negatif. Macam-macam budaya negatif ada dekat dalam masyarakat kita hari ni. Boleh sebutlah satu-satu, macam-macam negatif. Dan ada pengaruh media massa pula. Kan banyak sangat pengaruh dekat dalam media massa, dan tak ada kesedaran dalam masyarakat. Macam masyarakat ni tidak rasa ada keperluan untuk menjadi orang yang cerdik. Tidak ada keperluan untuk menjadi orang yang sedar tentang agama. Tak ada kesedaran untuk menjadi orang yang ada nilai-nilai murni, berakhlak mulia. Itu masalah juga, kesedaran masyarakat tu kurang. Dan tengok tu, kurang ilmu pengetahuan. Itu masalah kan. Kita tak ada ilmu pengetahuan untuk menjadi lebih baik. Itu adalah cabaran untuk membudayakan intelektual dekat dalam masyarakat ni lah. Okey. Dan kita tengok kepentingan budaya intelektual dalam komunikasi. Okey, apa dia kepentingan budaya intelektual ni? Kita sebagai pemegang amanah Allah dan memberi peringatan kepada masyarakat. Okey, golongan yang dikenal sebagai intelektual dalam Islam ni, dia adalah pemegang amanah Allah. Macam saya cakap kan, kita semua ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk berdakwah. Jadi kita ni digelarkan intelektual dekat dalam Islam, dan kita ni memegang amanah Allah untuk bagi orang lain tu menjadi baik juga, berakhlak mulia juga. Okey, dan kepimpinan dalam dunia berfikir, mengajak orang lain berfikir, mengajak orang lain tahu akibat perbuatan mereka yang tidak baik. Okey, dan juga penggerak ummah dan pencetus perubahan. Okey. Dan juga communicator intelek, menjadi orang yang bila bercakap tu dia bijak, dia mampu mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik. Okey, dan juga terakhir, benteng penguasaan barat terhadap negara Islam. Okey, yang terakhir kita tengok matlamat budaya intelektual. Kenapa kita mesti membina budaya intelektual ni? Okey, yang pertama, tengok, realisasikan amanah ilmu. Untuk kita realisasikan ilmu kita tu, dan juga realisasikan intelektual pewaris Nabi. Kita sebagai pewaris Nabi, dan juga realisasikan kecerdikan akal kita. Dan juga realisasikan konsep khalifah, sebab kita ni adalah orang yang perlu memakmurkan bumi, dan juga kita merungkai masalah umat. Ini adalah kenapa kita perlu menerapkan budaya intelektual dalam masyarakat ni. Ini adalah 5 matlamat dia, supaya pada akhirnya kita membina masyarakat yang baik, yang tinggi nilai-nilai dia, etikanya, dan juga yang tinggi budaya intelektualnya.